السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. آمين. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah, uhibbukum fillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ikhwatul iman, kita sambung malam ini hadis yang ke-21 pada muka surat 53. Masih di bawah Kitabut Taubat, berkenaan dengan taubat. Wa an Abi Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kana fi man kana qablakum rajulun qatala 99 nafsan فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فقال لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم فقال إنه قتل 100 نفس فهل له من توبة؟ فقال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاخمصت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله. وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خير قط. فأتاهم ملك في سورة أدمي فجعلوه بينهم أي حكما فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد فقبته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي رواية الصحيح فكان إلى أرض صالحة أقرب شبر فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي. وقال قيسوا ما بينهما فوجدوه إلى هذه أقرب شبر فغفر له. وفي رواية فناء بصدره نحوها. Maksud hadis ini dari Abu Sa'id bin Malik
bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada umat sebelum kamu ada seorang laki-laki yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia bertanya kepada orang terpandai di dunia. Ia pun ditunjukkan kepada seorang pendeta, yakni di bawah tu dia tulis seorang abid ahli ibadah dari Bani Israel. Dia mendatanginya, yakni pendeta itu, dan bertanya, sesungguhnya dia telah membunuh 99 nyawa. Apakah ada untuknya taubah? Pendeta menjawab, tidak. Maka ia pun membunuhnya, yakni pendeta itu menggenapkan angka 100 dengannya, yakni dengan kematian pendeta itu. Kemudian dia bertanya tentang orang yang paling alim. Dia berkata kepadanya, sesungguhnya dia telah membunuh 100 nyawa. Apakah ada taubat untuknya? Alim itu menjawab, ya, dan memangnya siapa yang mendatangi, siapa yang menghalangi antara dia dan taubat? Pergilah ke negeri ini dan itu. Sesungguhnya di sana terdapat orang-orang yang menyembah Allah Ta'ala. Sembahlah kepada Allah bersama mereka. Kamu jangan pulang ke negerimu, kerana ia adalah negeri yang jelek. Maka orang tadi berangkat, dan tak terkala dia sampai kepada separuh perjalanan, dia dijemput oleh maut. Maka malaikat rahmah dan malaikat azab bertengkar tentangnya. Malaikat rahmah berkata dia datang dalam keadaan bertaubat, menghadap dengan sepenuh hatinya kepada Allah Ta'ala. Sementara malaikat azab berhujah, sesungguhnya dia belum pernah melakukan kebajikan sama sekali. Maka ada satu malaikat lain yang mendatangi mereka dalam rupa manusia. Akhirnya mereka menjadikannya sebagai penengah, yakni hakim. Maka dia berkata, ukurlah jarak antara dua negeri ini. Kemana ia lebih dekat jaraknya, maka ia termasuk miliknya. Mereka pun mengukur, ternyata mereka menemukan bahawa dia lebih dekat dengan kampung yang sedang dituju. Maka malaikat rahmahlah yang menanginya. Setakat itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, dalam satu riwayat lain dalam As-Sahih disebut, maka ia lebih dekat kepada kampung yang saleh, qaryah yang saleh, dengan perbezaan hanya satu jengkai. Maka dia pun dijadikan sebagai salah satu penduduknya. Juga dalam satu riwayat lain disebut, juga riwayat Bukhari dan Muslim, maka Allah mewahyukan kepada kampung ini, menjauhlah, dan kepada kampung itu mendekatlah. Dan dia berkata, ukurlah jarak antara keduanya. Lalu mereka mendapati lebih dekat ke kampung ini dengan perbezaan satu jengkai. Maka ia pun diampuni. Dan dalam satu riwayat disebut, maka ia menjauh dengan dadanya menuju ke arahnya. Dalam satu riwayat sebut, dada dia sudah hampir dengan kampung yang dia nak tuju. Ikhwatul iman, itu adalah hadis yang kita baca daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman, dalam hadis ini ada beberapa perkara yang mesti kita ambil iktibar, ambil pengajaran. Hadis ini berada di bawah kitab taubah, bab berkenaan dengan taubat. Ada beberapa perkara yang boleh kita ambil iktibar
kita kata afadul hadis, pengajaran-pengajaran daripada hadis ini. Yang pertama, ikhwatul iman, sebelum kita ambil pengajaran daripada hadis ini, kita kena tahu hadis ini Nabi bercakap tentang Allah telah mengampun dosa seorang yang membunuh 99 orang, yang akhirnya dia lengkapkan jumlah itu menjadi 100. Hadis ini satu orang yang berkelana. Hadis ini berkenaan dengan seorang yang berkelana mencari Allah, mencari ampun Allah. Dalam keadaan dia insaf, dialah orang yang paling berdosa di muka bumi ini. Dan dosa yang dia buat bukan dosa kecil, dosa yang dia diiktiraf, dosa yang disepakati oleh penduduk bumi, penduduk langit dan pencipta alam ini. Dosa itu adalah dosa yang sangat akbar. Dosa bunuh orang menjadi khilaf di kalangan para ulama ahlus sunnah. Sebahagian para ulama sunnah memasukkan membunuh orang dengan sengaja termasuk kufur yang tidak akan diampun oleh Allah sampai kiamat. Ini kerana apabila seseorang itu membunuh satu orang, maka ada 3 perkara yang daripada 3 perkara ini mungkin 1 perkara selesai, tapi lagi 2 tidak akan selesai. Apabila satu orang tu bunuh orang, ini satu pandangan ulama ahli sunnah juga, menyatakan bahawa dosa bunuh ini termasuk dosa kufur Allah. Kufur Allah. Allah menyebut orang yang syirik masuk neraka tak keluar dah. Dan Allah juga menyebut orang yang bunuh orang masuk neraka tak keluar dah. Di antara Imam Abu Hanifah tersangat tidak memberi muka kepada dosa bunuh orang. Ini kerana apabila orang tu membunuh orang, ada 3 perkara. 1 daripada 3 perkara itu mungkin beres, tapi 2 belum beres. Apa dia? Hak Allah, hak orang yang mati, dan hak keluarga, waris kepada kawan yang mati. Adapun hak Allah mungkin selesai dengan bertaubat, menangis dan istighfar. Tapi hak kawan yang mati, bagaimana kita nak minta halal kepada dia? Dia dah mati, tak selesai, tak habis kita. Dan keluarga si mati, seorang itu kena datang kepada keluarga si mati, dia kena menyatakan, ini saya pembunuh kepada keluarga tuan, sama ada tuan maafkan saya, tuan halalkan perbuatan saya, ataupun tuan kenakan diat kepada saya. Siapa mampu? Tidak mampu. Yang pertama, hak Allah, mungkin Allah mengampun. Tetapi hak kita membunuh orang, kawan itu mati dengan jalan zalim, kita tak mampu minta maaf kepada kawan itu sebab dia dah mati. Maka kerana itu kata para ulama, ada 3 perkara tadi, 1 mungkin selesai, 2 mungkin tidak selesai. Karena itu ulama ahlu sunnah sendiri sebahagiannya berpandangan dosa bunuh orang ini sangat dahsyat. Di antaranya Allah sebut dalam ayat 93 dalam surah An-Nisa. Dalam ayat 93 surah An-Nisa, dosa membunuh. Allah katakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, sesiapa yang membunuh seorang nyawa yang mukmin dengan sengaja. Hatta kata para ulama, dia pakai jarit, batang kayu, batang pokok kurma, dia pukul dan kawan tu mati. Itu masuk muta'amidan, dengan sengaja. Dengan sengaja, bukan perlu dia rancang daripada rumah nak bunuh. Jumpa satu tempat, sembang-sembang, dia naik baran, apanya ada, dia balin pi, kena muka kawan tu, pengsan dan mati. Itu masuk muta'amidan. Wa may yaqtul mu'minan muta'amidan, siapa yang bunuh satu nyawa, termasuk bunuh dengan jalan sihir. Orang yang minta disihirkan, kawan yang suruh bomo tu sihir dan bomo menyihir, kedua-duanya bersekutu di dalam membunuh orang. Kedua-duanya berkongsi di dalam membunuh orang. Subhanallah. Siapa yang bunuh orang mukmin dengan sengaja, bunuh kafir pun ada hal, ada perkara yang kena selesai. Tambah bunuh mukmin dengan sengaja. Quran kata fajazauhu, balasan bagi si pembunuh dengan sengaja ini, jahannam khalidan fiha,
neraka jahanam, kekallah dia di dalamnya. Subhanallah. Macam Allah sebut orang kafir masuk neraka kekal, Allah kata orang yang bunuh orang mukmin masuk neraka jahanam kekal. Allah kata innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Siapa dia ahli neraka jahanam? Ahlul kitab yang kafir dan musyrikin. Dan mereka itu kata Allah, ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Tiba-tiba orang yang bunuh orang pun Allah kata masuk jahanam kekal buat selama-lama. Maka menyebabkan sebahagian ulama-ulama dalam mazhab Ahlussunnah menyatakan dosa dalam dunia ini semuanya diampun oleh Allah kecuali syirik dan membunuh orang. Tidak akan diampun. Tidak akan diampun. Kerana orang yang membunuh orang setara dia mengambil hak Tuhan, dia mengambil nyawa orang. Tak dibenarkan. Ini satu pandangan untuk menyatakan bahawa dosa bunuh orang itu terlalu besar, sangat besar. Bukan sahaja dia masuk ke neraka jahanam dia kekal, wa ghadiballahu alaihi. Ketika itu Allah Ta'ala terlampau benci kepada hamba ini. Allahu Akbar. Allah benci dia di hari akhirat. Wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah janji Allah tak akan bagi keampunan, Allah akan sediakan azab yang terlampau besar untuk dia. Kerana ada ayat ini menyebabkan sebahagian para ulama ahli sunnah menyatakan dosa yang tidak terampun lain daripada syirik adalah dosa membunuh orang dengan sengaja. Masya Allah. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 32 Allah menyebut bagaimana kedudukan orang yang membunuh orang ini. Allah katakan man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allah kata sesiapa yang membunuh satu nyawa bighairi nafs, dia bunuh satu nyawa, tak ada pasal, tak ada sebab dia bunuh. Maksud tak ada pasal, tak ada sebab ni bukan sebab syar'i. Boleh bunuh dia, masuk mahkamah sembang, didapati dia murtad. Dia memang tujuan dia murtad untuk merosakkan Islam. Dia buat geng di belakang nak merosakkan Islam. Kita boleh bunuh dia. Ada hadis Bukhari, man badala dinahu faqtuluh. Itu kita bunuh orang murtad kerana sebab syar'i, diluluskan. Siapa kita bunuh? Orang terlibat dengan qisas. Orang yang terlibat dengan qisas, hukum qisas, kita bunuh. Kenapa kita bunuh dia? Sebab dia terlibat dengan qisas. Itu sebab syar'i. Kenapa kita bunuh dia? Kita bunuh dia kerana dia ini terlibat merompak harta benda orang. Dia merosakkan orang, muharabah dengan orang. Ada hukuman-hukuman yang Islam tentukan untuk dia. Kenapa dia ini seorang yang telah berkahwin dan dia ini melakukan zina, maka dia boleh direjam sampai mati. Ini semua kita kata sebab-sebab yang kita kata sebab-sebab hak di dalam Islam. Tetapi daripada orang ni berkelahi, tak ada sebab, tak ada apa. Dia bagi hamba Allah tu sampai mati. Bagaimana dosa dia tanggung? Katanya dosa yang dia tanggung itu faka'annama qatalan nasa jami'a. Dia bunuh satu orang, tapi dosa dia macam dia bunuh semua orang. Macam dia bunuh semua orang. Dia pergi bunuh satu orang, tapi beratnya dosa itu macam dia bunuh semua orang. Demikian sebaliknya, wa man ahyaha, siapa yang menyelamatkan satu nyawa, faka'annama ahyan nasa jami'a, dia macam menyelamatkan semua nyawa. Kedua-dua ini kita kumpulkan ikhwatul iman untuk menunjukkan betapa dosa bunuh orang itu besar. Tersangat besar, bukan lawak-lawak. Tersangat besar. Ala kulli halnya, walaupun begitu berat Imam Abu Hanifah memberi pandangan, tetapi hadis yang kita baca pada malam ini adalah satu hadis yang subhanallah mengangkat keresahan, mengangkat gundah gulana. Hadis yang kita baca pada malam ini
adalah hadis yang memberi penjelasan kepada kita bahawa walaupun besar dosa dia, sebegitu berat dosa dia, ampun Allah, rahmat Allah mengatasi itu. Subhanallah. Ikhwatul iman. Tetapi ingat, jangan kita merasa berleha-leha dengan dosa membunuh orang. Jangan ada niat untuk membunuh orang. Dan jangan melakukan kerosakan yang boleh melibatkan pembunuhan. Jangan sekali-kali. Bukan saja masalah qatalan nas, tetapi masalah au fasadin fil ardi, kerosakan di atas muka bumi yang boleh menyumbang kepada pembunuhan. Jangan. Nah, karena itu di dalam syariah kita ini ada hukuman, ada undang-undang. Apa dia? Kita naik kereta ke, teraksiden ke dengan orang, dia mati. Masya Allah, dia mati tak sengaja. Maka di antara kita punya hukuman yang kenanya ialah kita kena berpuasa 2 bulan berturut-turut. Subhanallah. Tapi JPJ Malaysia tak ada lah. Tetapi di dalam Al-Quran disebut perkara itu. Tak sengaja, pasal kita dah ambil nyawa dia, tazkiyah dia, membersihkan jiwa, kita kena puasa 2 bulan turut-turut. Masya Allah. Untuk menunjukkan besarnya dosa membunuh. Tetapi ikhwatul iman, apakah kita boleh mengambil manfaat daripada seorang yang berkelana ini? Dia berkelana sana, dia berkelana ke sini, untuk apa? Untuk mencari hidayah Allah. Oh subhanallah. Dia membunuh banyak orang. Cerita ini berlaku di zaman Bani Israel. Cerita ini berlaku di zaman Bani Israel. Maka pengajaran yang pertama kita dapat daripada hadis ini, inilah di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi boleh cerita benda yang dah berlalu. Dia cerita benda yang dah berlalu tepat, tidak menyeleweng. Mukjizat. Kita benda yang tadi lalu pun, baru berlalu tadi, kita repeat balik cerita, merepek dah. Baju kuning tukang hijau, hijau tukang putih, merepek dah. Tadi pun kita punya memori kita ini tak berapa cantik. Tapi Nabi boleh cerita satu benda yang tidak ada di zaman Nabi. Jauh zaman Bani Israel. Maka ini menunjukkan mukjizat Nabi, boleh cerita benda yang dah berlalu. Ikhwatul iman, mungkin ini berlaku selepas diangkat Nabi Isa alaihi salam, mungkin hal ini berlaku di zaman Bani Israel. Ini adalah syariat yang berlaku di zaman Bani Israel. Dia jalan, subhanallah, dia bunuh 99 orang. Ini ikhwatul iman, perkara yang kedua kita belajar, apa dia? Hidayah Allah. Hidayah Allah adalah hadis ini sangat besar. Tak terfikir kepada kita satu orang yang orang kata hati perut itu dah tertutup dengan maksiat, bunuh orang. Iyalah, kalau orang dia boleh bunuh, takkan rokok dia tak balas? Orang dia boleh bunuh. Kita nisbah segala mafsadah yang ada pada zaman itu. Bunuh. Sikit punya susahkah kita nak cabut nyawa orang? Kita nak balun dia kelupuk. Dulu bukan ada pistol, sekali tembak pecah kepala, dia mati. Dulu penyiasaan, katuk dengan pedang, tikam, kalau dia tetahkan kepala, mati lagu tu. Tapi dia nak bunuh cara menyiksa. Masya Allah, susah mati itu. Dan dia kena ada jiwa, orang kata hati kering. Bukan satu orang. Kita nak sembelih ayam pun cari orang. Wahai kita mengaji bab sembelih, nak sembelih lembu, ada orang tengok darah pengsan, jaga balai rokok, sedang balik, pengsan pula, balai pula, sedang pula. Subhanallah, itu sangat susah. Nak sembelih binatang yang halal, ini bunuh orang. Allah Akbar. Tetapi ada satu perkara yang kita belajar, apa dia ikhwatul iman, ini nama dia keajaiban hidayah. Nabi nak, di antara iktibar kita nak ambil daripada hadis ini, apa dia? Hidayah Allah. Tak sangka kita hidayah. Hidayah Allah Ta'ala ini berbagai-bagai. Karena itu Nabi SAW sebut dalam hadis Abi Zar. Hadis ini hadis At-Tirmidzi, hadis Hasan. Nabi sebut dalam hadis Abi Dzar,
Nabi kata, Allah Ta'ala berfirman hadis Qudsi, ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaitu fasaluni al-huda ahdikum. Masya Allah. Allah kata apa? Allah kata, wahai hambaku, kullukum dhallun, hampa semua ni sesat. Allah kata kita sesat, dia tahu dia buat kita, dan hidayah tu milik dia. Hampa semua sesat. Illa man hadaitu, melainkan orang yang aku beri petunjuk. Masya Allah. Melainkan orang yang aku beri petunjuk. Fasaluni al-huda ahdikum, mintalah kepada aku petunjuk, pasti aku beri petunjuk. Masya Allah. Rupanya ikhwatul iman, kadang-kadang orang hari ni, yang jahat hari ni, dapat petunjuk pasal apa? Pasal doa orang sebelum dia. Ya, kita kena belajar dengan Nabi Ibrahim AS. Masa tu Nabi Ibrahim, isteri dia, anak dia, tetapi doa dia apa? Wa min zurriyati. Kalimah zuriat ini melihat kepada satu yang jauh keturunan dia. Minta doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati rabbana wa taqabbal doa. Itu dia. Kita kalau tak kahwin lagi, kita baca doa, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sembahyang, muqimus salah, sembahyang ya Allah, dan zuriat aku kawan yang dengar tergelak mempuih kau merepeknya doa, menikah dah lagi minta zuriat. Sebenarnya dia lagi merepek, kawan ni lagi merepek. Ya, pasal itu Nabi Muhammad sebut kehadiran dia itu sebahagian daripada doa Nabi Ibrahim. Ya, kita kena minta, ya Allah, hidayahkan zuriat keturunan aku ya Allah, selamatkan mereka daripada syirik ya Allah. Kadang-kadang jahat si fulani, jahat dan jahat dan jahat. Ada orang pernah tanda tangan, ya Allah, bagilah petunjuk sekali kat dia. Bukan hari ni, menjelang 10 tahun, kawan yang baca doa tu pun dah tua, mungkin dah mati dah kemarin. Hidayah sampai pada orang ini. Ya betul. Wahai hambaku, ya ibadi kullukum dhallun, hampa semua sesat, illa man hadaitu, melainkan orang yang aku bagi petunjuk. Fasaluni al-huda ahdikum, mintalah kepada aku petunjuk, mintalah kepada aku petunjuk, aku beri petunjuk. Masya Allah. Minta kepada aku petunjuk, aku beri petunjuk. Allahu Akbar. Maka petunjuk ada kena mengenal dengan permintaan. Pasal itu di antara benda yang kita ulang dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Petunjuk, 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 petunjuk dan petunjuk Allah, petunjuk Allah, bimbingan Allah. Masya Allah. Hadis ini ikhwatul iman, kawan ini dalam duk buat maksiat, tiba-tiba hati dia bergerak. Masya Allah. Tiba-tiba hati dia bergerak untuk mencari petunjuk Allah. Allahu Akbar. Dan kadang-kadang ikhwatul iman, Allah bagi petunjuk kepada orang-orang mukmin sangat istimewa. Sangat istimewa. Mayang, puasa, tiba-tiba masuk petunjuk dalam hidup dia lagi. Masuk lagi. Ashabul Kahfi itu Allah kata, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami tambah lagi petunjuk. Abdullah bin Mas'ud menyebut dalam hadis Imam Tirmizi, hadis hasan sahih Imam At-Tirmizi. Abdullah bin Mas'ud kata apa? Allah bagi petunjuk pada orang mukmin macam mana? Innal mu'min yara zunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa'a alaihi. Oh subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat ini. Amin. Apa dia? Satu orang mukmin, Allah bimbing hati dia. Macam mana Allah bimbing hati dia? Yara zunubahu, dia melihat dosa dia. Yara zunubahu, dia tengok dosa-dosa yang dia buat. Ka'annahu fi asli jabal, seolah-olah berada di puncak bukit. Yakhafu an yaqa'a alaihi, dia takut bukit itu timpa atas kepala dia. Maka dia lari daripada dosa, macam dia lari takut tertimpa. Allahu Akbar. Perasaan tu siapa bagi ikhwatul iman? Allah bagi. Allah yang bagi. Subhanallah. Allah yang bagi. Ada orang di mulut dia ni Allah bagi apa, kita sembang dengan dia pun
Syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Ada satu Datuk Zakaria, dia duduk di Gombak. Lama dah saya tak jumpa dia. Kalau saya mengajak di Taman Melewar subuh, Datuk Zakaria akan ada. Dia ni pakar motivasi dalam bidang inilah pasal quality ni semua. Dia bila sembang dengan Datuk Zakaria ni, di mulut dia ni syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Subhanallah. Beda kita sembang dengan satu orang lain, di mulut dia ni duk embuh ya. Beza ikhwatul iman, sangat beza dan membezakan. Subhanallah. Ya subhanallah. Allah pilih lidah orang tu, Allah pilih. Kadang-kadang dia terantuk, subhanallah. Hidayah Allah, hidayah daripada hati. Benda tu bukan boleh dilakon-lakonkan. Tak boleh. Cuba tengok kalau orang ini ada satu penyakit hak nama dia latah dan melatah tu. Dia dah biasa apa balik terbalik. Bila pun apa balik terbalik. Bila pun apa balik terbalik. Satu hari dia melatah, dia kata apa balik, kita riak kuat-kuat subhanallah. Tak ikut dia. Tak ikut, apa balik juga. Pasal apa? Benda tu bukan boleh plan. Benda tu petunjuk dan pemberian Allah. Ya, daripada Allah. Daripada Allah benda itu. Satu orang yang sakit, keluar di mulut dia, ya Allah, aku serah kesemuanya pada Hang. Bukan main-main. Bukan main-main. Petunjuk dan bimbingan Allah. Karena tu Abdullah bin Mas'ud tadi sebut dalam hadis Imam Tirmizi ni, dia kata apa? Dia kata Allah beri pada orang mukmin itu, innal mu'min, orang mukmin itu yara zunubahu. Hati dia melihat perbuatan dosa dia, bukan dosa orang, dosa dia. Kalau saya melihat dosa orang, banyaknya dosa hamba Allah tu macam bukit, macam gunung Everest, taubat tak mau lagi. Saya melihat dosa orang. Tetapi Allah tak hidayahkan kita melihat dosa kita. Dosa yang kita buat ini, perasaan itu sangat takut dan menakutkan. Ajaib perasaan itu. Dia tengok macam mana? Dia tengok seperti mana ka'annahu fi asli jabal. Macam mana bukit di puncak itu. Dia mungkin duduk di bawah bukit dan bukit itu di puncak, boleh jatuh atas kepala dia. Apa jadi pada dia? Yakhafu, takut menguasai perasaan dia. Yaqa'a alaih, dia takut sangat berlaku musibah pada dia, dia lari daripada dosa. Tapi bagi orang fajir, yara zunubahu kazubabin waqa'a ala anfih. Orang fajir, orang kapiang, orang jahat, orang fasik ini, dia melihat dosa dia macam lalat mai atas hidung, dia buat lagu tu je. Dosa ni Allah dia kata biasa, dia kata. Tak sembahyang dah 10 tahun, ada orang tak sembahyang 50 tahun. Dia tak sembahyang baru 5 tahun, kawan tu tak sembahyang dah 15 tahun. Sudah 30 tahun aku tak sembahyang, alhamdulillah, kawan tu mampu terus tak sembahyang. Masya Allah. Allah tak bagi hati dia, Allah tak bagi. Allah tak bagi ikhwatul iman, Allah tak bagi. Apa beza telinga kita dengan telinga orang lain ikhwatul iman? Hari-hari kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita tahu itu sembahyang, kita tahu panggilan sembahyang. Tapi Allah tak bagi jiwa, Allah tak bagi. Demi Allah, Allah tak bagi. Tak terpanggil dia, tak merasai dia, tak boleh menjiwai dia. Ini nida'ur Rahman. Ini seruan Ar-Rahman. Tak terpanggil dia, Allahu Akbar. Tak terpanggil dia. Tak menjiwai dia, Allahu Akbar. Ini betul-betul petunjuk Allah. Ibnu Umar dalam hadis Imam Tirmizi juga, hadis ini hadis hasan. Ibnu Umar kata apa? Nabi SAW ada cerita pada kami tentang orang dapat petunjuk. Allahu Akbar. Nabi cerita pada kami tentang ada orang dapat petunjuk juga daripada Bani Israel. Dan Nabi cerita pada kami, kata Ibnu Umar, aku dengar daripada Nabi ni, Nabi cerita pada kami, yuhaddisu hadisan, Nabi sampaikan hadis ni kepada kami, law lam asma'hu illa marratan aw marrataini hatta adda
sab'a marat walakinni sami'tuhu akthar min dhalik. Bukan sekali, bukan 2 kali, bukan 7 kali Nabi ulang. Bahkan aku kira Nabi punya duk repeat hadis ni lebih banyak daripada 7 kali. Berapa kali pun tak tahu. Nabi cerita ada orang mendapat petunjuk Allah. Siapa orang itu? Ibnu Umar kata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kami dengar Nabi bercerita. Nabi kata, kana al-kiflu min bani Israel. Ada seorang daripada Bani Israel, nama dia Al-Kiflu. Nama dia Al-Kiflu. Masya Allah. La yatawarra'a min zambin amilahu. Dia tidak pernah berhenti di atas dosa yang dia buat. Tidak ada warak di atas dosa. Dia buat dan dia buat, dia lazat, dia buat, dia sedap, dia buat dan dia buat. La yatawarra'a an zambin amilahu. Dosa yang dia buat itu dia tak pernah jauhi. Oh dahsyat. Antum boleh bayang zaman hari itu. Zaman hari itu. Macam mana orang boleh bayang? Boleh bayang. Tak usah bayang zaman hari itu. Kita bayang zaman la kita hari ini. Kita singkat 20 tahun sudah. 30 tahun sudah. 35 tahun sudah. Tahun 70-an. Macam mana orang buat dosa? Minum arak, main judi ni benda biasa. Benda biasa. Yang luar biasa ni kalau tak main judi. Yang luar biasa ni kalau tak balas ganja. Luar biasa. Hang dahsyat no? Sampai setitik segelas pun tak minum. Oh hang sempoi. Sempoi dia. Pasal apa? Hidup tu dah jadi macam tu. Al-Kiflu, Nabi kata tidak pernah meninggalkan dosa. Kata Nabi, fa'atatuhu imra'atan fa'a'taha sittina dinara ala an yata'aha. Satu hari ada satu perempuan dah tengok nak dapat hidayah. Orang ni orang jahat punya orang. Bukan baik punya orang, orang jahat. Jahat punya orang. Allahu Akbar. Jahat punya orang. Satu hari perempuan ni mai jumpa dia minta pertolongan. Maka Al-Kiflu pun beri pada dia 60 dinar. Tapi syarat dia, Al-Kiflu nak tidur dengan perempuan itu. Jahat tak jahat cara tu lah. Jahat tak jahat sampai cara itu lah. Subhanallah. Nabi cerita, Nabi kata, falamma qa'ada minha maq'ada rajul min imra'ati ir'addat wa bakat. Apabila kedudukan wanita itu dan Al-Kiflu seperti kedudukan suami isteri, nak menjalinkan hubungan, apabila kedudukan dah berada seperti itu, tiba-tiba badan wanita itu bergegak dan air mata dia turun. Al-Kiflu kata kepada dia, ma yubkik? Hang menangis pasal apa? Aku paksa hang ke? Aku suruh hang buat benda ni dengan jalan paksa ke? Wanita itu kata kepada Al-Kiflu, wanita itu kata apa pada Al-Kiflu? Wanita itu kata, ma hamalani alaihi illa al-hajah. Aku tak buat benda ni melainkan kerana hajat. Aku perlu duit. Tapi aku tak pernah terlibat dengan benda ini. Walakinnahu amalun ma'amiltahu qat. Aku tak pernah buat kerja yang menjatuhkan maruah macam ni. Aku tak pernah buat. Al-Kiflu ini orang kaya, orang berduit. Dia beli orang, dia beli maruah orang, dia beli semua. Tiba-tiba satu hari dia terserempak dengan perempuan yang ada iman. Perempuan ni terdesak. Ini kisah di zaman Bani Israel. Ini kisah di zaman Bani Israel. Al-Kiflu bila tengok wanita ini, dia kata, anti tafa'alina hadha wa ma fa'altu. Hang macam ni ke? Hang macam ni ke? Hang orang macam ni ke? Bila nak buat benda-benda yang diistilahkan sebagai merepek, merapu, tiba-tiba hang jadi macam ni. Hang macam ni ke? Kenapa hang boleh jadi lagu ni, aku tak boleh? Al-Kiflu, hidayah nak masuk ikhwatul iman. Hidayah nak masuk. Demikianlah ikhwatul iman. Ramai di hotel-hotel yang penuh dengan perempuan-perempuan yang cari makan, hidayah pernah sampai di bumbung hotel itu. Hidayah pernah sampai.
Ramai di kelab-kelab tengah orang duk minum arak itu, hidayah Allah pernah sampai, dan hidayah itu mengeluarkan mereka turun daripada anak tangga, daripada minum arak mereka sampai ke rumah Allah. Kemampuan Allah sangat luar biasa. Al-kiflu, dengan hanya bertemu dengan wanita yang baik, antum tengok bila dalam diri kita ni ada taat yang ikhlas kepada Allah, dia pengaruh pada orang lain. Sangat pengaruh pada orang lain. Kita beribadat kepada Allah dengan ikhlas, kita beribadat kepada Allah dengan sungguh nak mencari mardatillah, ibadat yang kita buat kerana Allah itu ada pengaruh pada orang lain. Kalau perempuan itu dia buat lakonan kan, orang kata malu tapi mahu, lain pengaruh dah. Perempuan tu buat menangis, Al-kiflu tambah lagi 60 dinar, sengap. Tidak. Tangisan itu tangisan keimanan. Getaran jiwa itu bergetar tubuh badan wanita itu kerana iman, takut maksiat, dia pengaruh pada orang lain. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah, ikhwatul iman. Kadang-kadang kita pergi ke Mekah, imam-imam Sudais ke, imam-imam Syuraim ke baca, kadang-kadang kita pun tak tahu surah apa dia baca, ayat berapa, makna jauh sekali ambil tahu, tapi tangisan dia pengaruh pada kita. Allahu Akbar. Pengaruh. Hak tu bukan saja-saja menangis, bukan saja-saja buat lawak. Ada tangisan tak pengaruh kita. Macam tangisan Nyonya Mansur, mak mentua kepada Kasim Selamat. Allah Kasim, menangis hati kubur, tak pengaruh. Kita maki lagi ke atas, haram jadah punya orang tua. Tak ada pengaruh. Tapi kalau tangisan itu daripada hati kerana Allah, dia mengubah alam ini. Masya Allah. Pasal itulah sesuatu yang datang daripada Allah, dibuat untuk Allah dan kerana Allah, nilai dia besar. Ayat mata itu turun sahaja, ada pihak mendapat hidayah. Siapa dia? Ahli maksiat, al-kiflu. Allahu Akbar. Kata al-kiflu kepada wanita ini, al-kiflu kata, izhabi fahiyalak. Hampilah, ni semua ni duit 60 dinar ni semua ni hang punya. Apa al-kiflu kata, wallahi la a'sallah ba'daha abada. Berazamlah aku lepas ni aku tidak mahu derhaka Allah. Tak sangka ada manusia yang macam ni. Al-kiflu terkejut, ada wanita yang macam tu. Allahu Akbar. Kita pun terkejut tuan-tuan, kadang-kadang dalam dunia kita ni kan, semua wanita kasar, wanita kadang-kadang lebih kahak daripada hak organ lagi, perangai dia. Tiba-tiba kita jumpa wanita yang lemah lembut. Subhanallah, tak sangka. Tengok wanita bersopan santun, sekali kita pergi makan di Tamana ke, wanita hisap rokok. Antum boleh bayang perempuan hisap rokok. Ini perempuan ke apa ni? Dia balai rokok. Kalau perempuan pergi beli rokok bagi kat lelaki, biasalah kita tengok. Ini dia hisap. Smoke ke smoking ke? Tak apalah, smoking. Perempuan hisap rokok. Masya Allah. Aib. Benda yang teruk berlaku. Al-kiflu terkejut ada wanita ini. Ya, Masya Allah. Rupanya di sini juga daripada kisah Al-kiflu, ada benda kita boleh sampaikan pada anak-anak gadis kita yang nak membesar. Yang kadang-kadang mereka dapat nak mengaji di jauh daripada mata kita, mengaji luar daripada negeri kita, mengaji tempat orang. Ada benda kita boleh sampai pada dia. Kita kata, Kak, dengar abah pesan. Yang boleh menyelamatkan Kak ialah taat Kak kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ya, dia ada pengaruh. Pasal itu kita nak tengok perempuan yang pakai purdah kena rogol ni bukan tak ada, ada, tapi 1 in the million. Sebab nafsu manusia ini serakah. Dia serakah. Tapi biasa yang jadi mangsa ni siapa dia? Macam kita duk tengok lah. Keluar surat khabar, satu perempuan pakai sarba hitam, tudung labuh, pakai purdah lagi, tiba-tiba dirogol. Ini sangat ajaib. Bukan tak boleh jadi, tak nafikan. Tetapi 1 in the million. Dia akan jadi satu di tengah-tengah million. Million orang Melayu panggil apa? Macam $6 million man. Macam tu lah, million.
Dia satu nak jadi tengah-tengah million-million ni. Masya Allah. Benarlah syariat Allah ini dia memelihara diri manusia dan apa yang ada hubungan dengan manusia. Al-Kiflu kata, apa dia kata? Al-Kiflu kata, wallahi la a'sallah ba'daha abada. Aku tidak akan maksiat kepada Allah. Apa jadi pada Al-Kiflu? Famata min lailati. Dia mati malam tu. Kerana tangisan dia mungkin, penat dia menangis, tersedu-sedu, kena heart attack. Ini kita andaikan sahaja, dia mati. Fa asbaha maktuban ala babihi. Besok pagi Allah tunjuk satu keajaiban. Ini zaman Bani Israel. Satu keajaiban Allah tunjuk. Dia mati, besok pagi berlaku satu keajaiban. Apa dia? Tertulis di depan pintu rumah dia, innallaha qad ghafara lil kifli. Allah telah mengampun dosa al-kiflu. Subhanallah. Masya Allah, ikhwatul iman. Jadi apa yang kita tidak tahu, ikhwatul iman, hidayah Allah tu atas kepala siapa, atas hati siapa. Tengoklah perangai ni, orang kata Allah gedembai elok sikit. Gedembai tu pun tahu rukun negara yang kelima, kesopanan dan kesusilaan. Dia ni sampai tak tahu apa langsung. Hidayah. Dan hidayah ada kena mengena apa? Hati orang yang mendoakan hidayah penuh ikhlas kepada Allah. Ya. Saya bagi contoh sikit lah kan. Tetapi jangan cerita ke orang lah. Sikit contoh. Ni out of record lah. Tapi boleh record jugalah, tapi out of record. Saya nak kata banyak kita doa hidayah pada orang bukan dari hati. Terima tak terima, kita buat kerja tu dari hati ataupun kita buat bukan daripada hati, terima tak terima itu al-amru ilallah. Allah saja yang tahu dia terima ke dia tolak. Tapi saya katakan tadi, sesuatu yang dibuat dengan ikhlas ada pengaruh daripada alam. Contoh, tiap-tiap minggu hari Jumaat orang duk baca doa, betul tak? Hari Jumaat kan, terutama khatib-khatib, apa nama, khatib-khatib yang orang panggil apa nama, khatib-khatib yang daripada jabatan-jabatan agama, imam-imam tetap, imam ta'mir ni semua, kira rukun khutbah mazhab Syafi'i bukan 5 tapi 6, iaitu mendoakan orang besar-besar. Doa dekat sultan lah, dekat gubernur lah, dekat macam-macam doa. Tetapi sajalah, I'm just ask lah. Ask maksud dia tanya lah. Ask ni tanya lah. Ni nama-nama yang kita duduk berdoa dalam hari Jumaat ni, semua duduk kata amin, amin ni, yang kita nampak dah jadi berjenis berapa orang? Berapa orang dah jadi berjenis? Kadang-kadang nama sebut ya Allah, ke bawah, ke atas, ke kiri, kanan, semua sebut. Berapa lama dah sebut benda tu? Setahu saya sejak negara ini independen negara ini pada 57, 1957, independen. Sejak itulah negeri tak ada raja, gubernur, sultan, menteri besar, menteri kecil. Kadang-kadang ada negeri yang begitu hulu dan melampau, exco pun dia doa juga. Nama-nama ni berapa dah jadi berjenis? Mungkin mereka berjenis belakang kita kan, ini urusan Allah. Tetapi ada benda nak iktibar apa dia? Orang yang baca doa sebut nama mereka ni, pernahkah dia sebut dengan ikhlas dan kasih sayang? Tak ada. Kalau di Selangor, termasuk saya sendirilah baca khutbah di Selangor, sahabat-sahabat pesan ustaz, nama tuanku jangan lupa. Saat ni kalau ustaz tak baca mampu kami, bukan mampu ustaz nak melingkup balik Penang, kami nak kena tanggung. Jadi saya pun baca pasal tak mau bagi kawan susah. Bukan saya baca daripada hati, saya pohon pada Allah supaya dia dapat hidayah. Pasal itu ikhwatul iman, bila Allah sebut wahai hamba aku, hamba sesat, kecuali orang aku bagi hidayah, minta hidayah aku bagi. Tapi kita minta, Tuhan tak bagi. Pasal kita tak minta.
Itu bukan minta, ikhwatul iman. Macam orang baca doa kan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, tengok handphone, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan mesej lagu tu punya, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Gelak pula. Lanakunanna minal khasirin. Minta agak tu. Oh, Nabi Adam baca dengan air mata, terbuka pintu langit, diterima taubat dia. Kita baca boleh mesej. Come on baby. Subhanallah. Betul ikhwatul iman. Ada kena mengena daripada hati. Ini wanita yang takut kepada Allah. Hidayah yang masuk dalam hati dia, Masya Allah. Allah telah tunjuk kepada kita sejarah dunia dan kita kata ni tamadun manusia, alam ini menjadi sejarah bahawa keajaiban telah berlaku. Apa dia? Amal saleh yang kita buat kerana Allah mampu mengubah manusia. Allahu Akbar. Inilah orang yang berkelana mencari ampun Allah. Dia pergi jumpa hamba Allah tu kata kat dia, Allah mana Tuhan boleh terima? Bunuh satu orang pun dosa besar. Bunuh satu orang pun macam bunuh semua alam. Hampir bunuh 99, hang pocik lah. Dia dengar pocik, dia bagi terbiak pocik betul. Cukup 100 orang. Antum tengok hidayah masih ada dalam hati dia. Hidayah masih ada dalam hati dia. Dia berkelana lagi, katanya dia mencari lagi siapa yang boleh menjawab soalan dia. Allahu Akbar. Demikianlah manusia yang ikhlas apabila hidayah masuk. Dia mencari sampai dia bertemu dengan hidayah Allah. Dulu ada satu lagu lah, saya tak hafal tapi saya ingat ialah. Lagu tu kata, oh Tuhan, pintumu ku ketuk, bukalah. Siapa yang menyanyi saya tak tahulah. Oh Tuhan, pintumu ku ketuk, bukalah. Dia ingat macam rumah flat dia. Tetapi tidak. Allah bagi hidayah pada siapa yang Allah mahu. Sampailah dia jumpa dengan orang yang boleh menjawab soalan dia. Antum tengok, bila dia jumpa dengan hamba Allah tu jawab, kata Allah tak terima taubat, hamba Allah tu menerima mudarat. Inilah berkali-kali, idza wusidal amr li ghairi ahlihi fantazir as-sa'ah. Bila satu benda dia tak pi pada orang dia, tuan dia, orang yang berkelayakan, dia mencipta kerosakan. Kena tanya pada orang yang tahu, termasuk urusan agama. Tanyalah pada orang yang tahu. Banyak orang agama, tapi bukan semua orang agama tahu. Mungkin antum ada soalan, antum aju pada saya tidak tahu. Kena tanya pada orang tahu, baru tak mencipta kerosakan. Ubat bagi jahil itu adalah bertanya, dan ubat bagi kebodohan itu adalah belajar ilmu. Subhanallah. Ikhwatul iman, cuba antum tengok dalam hadis ini lagi. Ada lagi satu pengajaran apabila orang alim yang kedua menjawab. Apa dia? Dia kata antara engkau dia kata antara engkau dan taubat, waman yahulu bainahu wa bainat taubah. Apa yang akan menjadi, siapa yang akan menjadi penghalang antara kau dan taubat? Masya-Allah. Pada ucapan ini ikhwatul iman, subhanallah, kalau kita lihat sangat hebat jawapan hamba Allah ini. Sangat hebat. Tidak ada halangan antara kita dengan Allah. Tidak ada halangan. Kerana taubat Allah buat, taubat Allah terima, syaratnya Allah buat, caranya Allah tentukan. Tak ada siapa boleh terlibat campur tangan. Hatta yang saya habaq tadi, dosa bunuh orang yang dibahas, sebagian ulama kata sudah tidak ada keampunan. Tetapi Allah yang mencipta keampunan. Allah yang mencipta keampunan. Allahu Akbar. Jangan main. Allah mencipta keampunan. Dia akan beri walaupun kawan ini telah membunuh 100 orang. Masya Allah. Sangat hebat ikhwatul iman. Apa yang boleh menghalang kita daripada tidak bertaubat? Saya rasa ada dua perkara sahaja. Pertama kebodohan, yang kedua kesombongan. Bodoh. Itu saja. Dia merasakan kalau dia bertaubat dia tak dapat apa-apa. Biasanya orang macam ni bukan sebarang bodoh lah. Yang ni bodoh yang amat bodoh. Seperti kata Labu kepada Haji Bakhil, hari ini adalah hari bodoh saya Pak Haji. Subhanallah.
Bodoh ikhwatul iman, bodoh segala bodoh, bodoh sampai tak kenal Tuhan. Bodoh. Masya Allah. Saya katakan bodoh. Ayahanda dibanting. Satu hari saya kata bodoh, lepas tu saya kata saya minta maaf. Saya tarik balik. Orang hari ni bukan bodoh, orang ni jahil, saya kata. Ayahanda kata kat saya, ayahanda banting kata kat saya, sebenarnya Ustaz, dari segi analisa bahasa, dia katalah, saya bukan ahli bahasa. Dari segi analisa bahasa, dia kata, bodoh dengan jahil, bodoh tu lembut, dia kata. Bodoh tu cukup lembut. Cuma orang kita tak payah dengar. Tapi jahil ni Ustaz, dia bahasa Arab yang di dalamnya ada makna yang tertentu. Bodoh ni dia satu kalimah yang begitu umum, bodoh. Kadang-kadang orang cerdik, hang dalam cerdik-cerdik pun bodoh juga. Orang kata begitu. Atau biarlah saya pakai bodoh lah. Dah Ayanda kata bodoh tu lembut, bodoh lah. Bunyi macam keras, tapi bodoh. Dia masih lembut. Bodoh yang paling bodoh ni pada ikhwatul iman, dia tak kena Tuhan. Tak kena Tuhan. Sampai dia tak tahu Allah ada sifat taubat. Dia tak tahu Allah itu ada sifat tawab. Allah itu adalah ghafur. Allah itu rahim. Sampai peringkat dia tak tahu. Oh, sangat menduka citakan. Yang kedua, pasal apa orang tidak mau bertaubat? Kerana sombong. Bukan tak tahu kebenaran, dia tahu kebenaran. Quran kata alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Depa tahu. Depa kenal Nabi Muhammad. Depa diberi kitab, depa kenal Nabi Muhammad macam kenal anak pinak mereka. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Depa sembunyikan hak, depa tahu. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtari. Hak itu dari Allah, jangan diragukan. Tolak kebenaran. Maka betul lah ucapan orang alim ini, antara kau dengan taubat, apa yang nak menghalang? Melainkan yang menghalang kita bertaubat, kemahuan kita sendiri. Iradatun nafsi, iradat kehendak dalam diri kita yang menghalang. Kita fikir panjang. Kalau aku taubat, aku begini. Aku tak campur orang tu, aku tak campur orang ni kalau aku taubat. Masya Allah, macam wanita-wanita yang berlakon kan, dia duk fikir kalau dia bertobat kena pakai tudung, bolehkah berlakon? Dia fikir panjang. Dia tak tahu kalau pakai tudung lagi tawaran berlakon lagi banyak. Dia tidak tahu. Kerana itu keajaiban itu di tangan Allah. Di tangan Allah keajaiban. Kemudian ikhwatul iman, ada pengajaran dalam hadis ini bila para ulama ini kata kepada orang yang nak bertaubat ini, dia kata apa? Dia kata intaliq ila ardin kaza wa kaza, keluar daripada tempat engkau ini. Ada pengajaran. Kadang-kadang ikhwatul iman kita kena menyelisih manusia dengan tujuan nak memelihara diri. Kadang-kadang kita menyelisih manusia. Kadang-kadang kita tak campur dengan orang. Bukan benci dia, bukan tak mau campur. Kita memerlukan masa nak repair diri. Kita katalah kita peringkat nak mengaji sunnah, duk pergi mengaji apa itu sunnah, apa itu bid'ah. Maka kita perlu masa, kita tak boleh pergi kelas mana-mana. Melainkan kelas tu je. Bukan untuk seumur hidup, untuk masa tertentu sampai kita ada filter, kita boleh tapik. Sampai kita ada filter, kita boleh tapik. Satu masa kita dah tahu dah, bukan kita hafal dia punya apa-apa, tapi kita faham. Satu masa kita dengar orang cakap satu dua benda, kita kata awak je dia cakap lagu ni, kita rasa awak dia cakap lagu ni, kita rasa macam tu. Kenapa? Kita sudah ada filter. Tapi sebelum nak boleh dapat filter tu, kepahaman yang macam tu, kadang-kadang kita kena selisih orang sah. Ini ada iktibar di sini. Keluarlah daripada bumi ini, pergilah fa inna biha unasun ya'budunallah. Di sana ada manusia yang mereka mengabdikan diri pada Allah, fa'budillah ma'ahum. Hang join dengan depa, belajar dengan depa, beribadat dengan depa. Dan aku pesan kalau boleh la tarji' ila ardika fa innaha ardun su'. Jangan baliklah ke negeri ini. Ini negeri su'. Negeri banyak maksiat, negeri jahat. Negeri banyak maksiat, negeri jahat.
Negeri kita insya-Allah ibadat banyak. Insya-Allah tempat kita ni maksiat tidak ada. Boleh dikatakan Malaysia ni hampir tidak ada maksiat. Boleh dikatakan lah. Bagus kita, alhamdulillah. Kita tahun baru pun baca doa, awal tahun pun baca doa, akhir tahun pun baca doa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Datang maulud Nabi kita marhaban. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita ni ada saja aktiviti tiap-tiap bulan. Habis tak ada pun kita bagus, kita nak buat apa? Dah Syiah duk mengamuk di Karbala, kita buat berbual suara. Bagus, bagus. Kita merapatkan hubungan sesama orang Islam. Bagus, bagus. Alhamdulillah. Buat lagi, buat lagi, buat lagi. Kita bagus, kita mencari ruang-ruang kita nak buat. Kita kira tak ada lah masa kita melepak, tak ada. Jadi pasal itu negeri kita ni bagus. Pasal negeri kita pun dia bersih, dia tak kata kotor. Keluar pun bersih. Alhamdulillah. Ini pertanda yang bagus. Negeri yang jahat ini negeri apa? Ardun Su, yang di sana mendorong kita untuk buat maksiat. Bukan saja masalah dorongan, tetapi masalah pintu maksiat dibuka. Kata orang, jadilah kita ni macam ikan duduk dalam laut. Kata orang mana saya tidak tahu, tapi dia orang. Kata orang, jadilah macam ikan duduk dalam laut puluh-puluh tahun, tak masin-masin. Kalau nak jadi ikan, kita mesti tukar jadi ikan. Masalahnya kita orang, bukan ikan. Kita orang. Ikan dalam laut. Dia duduk dalam, cuba ambil ikan tu, boleh layak tawar. Mampu ikan tu. Itulah ikan. Kita bukan ikan. Sampai kalau kita pergi bubuh televisyen dalam TV pun, dalam TV pula dah. Bubuh televisyen dalam laut, dengan kita punya teknologi, kita pasang-pasang current tak short, pasang, bagi ikan tengok. Ikan tetap tak tengok. Pasal dia ikan. Yang akan tengok siapa dia? Tuan ikan. Kita tak boleh berpasapah macam ikan. Kalau ikan duduk dalam laut, puluh tahun tak jadi masin, apa kita nak kata? Tang mana kita duduk, maksiat banyak macam mana pun, jangan terikut. Mana boleh? Quran menyatakan wa nahan nafsa 'anil hawa. Berperang kita dengan hawa nafsu ketika maksiat duduk depan. Karena itu tempatnya ada maksiat, kita disuruh menjauhi. Falsafah ikan tak boleh bawa dalam ibadat. Falsafah ikan boleh bawa dalam pilihan raya, sudahlah. Tak apa dalam pilihan raya. Kerajaan bagi gula, ambil. Dia bagi t-shirt, pakai. Pangkah lah orang lain. Tak apalah, bukan saya suruh pangkah orang lain. Contoh saja. Itu falsafah ikan, tak apalah dalam politik. Orang kerja kerajaan, dia bagi gaji naik, Felda dapat seorang 15,000. Alhamdulillah, syukur, alhamdulillah. Ini nama dia, baguslah, the good government. Baguslah, ambil falsafah ikan. Dia bagi kita ambil, tapi kita tak jadi masin. Dia lepas kepada kita mata kai, dia bubuh 15,000, ambil 15,000, kai bagi kat dia balik. Tak apalah ikan, itu ikan yang cerdik. Ikan ni ikan pergi sekolah, tak apalah. Tapi dalam ibadat tak boleh bawa falsafah ikan. Kerana itu disebut tentang kawan yang su' dan kawan yang saleh dalam hadis. Kalau kita kawan dengan kawan yang saleh, perumpamaan dia macam orang minyak atar yang jual minyak atar, wangi dia palik pada kita. Environment itu, bi'atul salihah itu, persekitaran yang salihah membantu kita nak jadi apa? Ikhwatul iman. Pasal itu kita tak boleh kata sekadar, kita tak boleh kata remote tangan saya, TV duduk depan sana. Tak boleh, ikhwatul iman. Kita ada hawa nafsu, kita tertarik dengan dunia, di belakang kita ada syaitan. Pasal itu diperlukan pendidikan. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Salah kalau kita didik kepada anak kita rasuah itu salah. Rasuah itu dosa besar. Tetapi anak kita tengok orang ambil rasuah macam orang bertukar hadiah. Pendidikan dengan kenyataan tak sama, itu salah, tak boleh. Akan merosakkan benda yang kita didik. Mada'u kita ini, sasaran yang kita nak didik akan meleset. Masya Allah, ada pengajaran kita bawa dalam hadis ini.
Pasal itu orang hari ni kalau dia tak isap okok pun, tapi dia duduk pada kawan isap okok sampai tak nampak muka, penuh asap. Kalau kita pergi buat medical check up, akan ada kesan asap okok dalam diri kita. Kita kata jadilah ikan, mai asap okok berkelun pun. Tak. Kita manusia, kita bukan ikan. Kita manusia. Kerana itu mesti memilih di mana kita nak duduk. Duduklah pada kampung yang ada pengajian. Ya, ada kampung yang dekat mengaji. Walaupun masjid surau banyak, tapi mengaji dah, pindahlah ke kampung lain. Kalau tak pindah pun, startlah kereta motor. Bergoleklah saya motor kita mencari hidayah Allah. Kenapa? Ardun su. Ardun su. Tiap-tiap malam masjid tu, madrasah tu, dewan tu tiap-tiap malam. Ada apa? Ada majlis tahlilan, yasinan. Tiap-tiap malam ada orang mati. Masya Allah. Kira alhamdulillah. Pergi masjid aja boleh makan. Orang mati. Ada satu masjid di Ghana, yang pernah saya sampai di Ghana. Saya sembahyang maghrib lambat sikit. Saya duduk tengok tu imam tu duduk baca doa. Dia pakai kertas macam ni. Dia duduk sebut, saya ingat kertas tu panjang sikit daripada ni. Tetapi dia boleh lipat dua lagu tu. Macam A4 tu. A4 tu. Dia lipat dua. Nama tu penuh. Dia berani mati. Dia sebut satu-satu. Ya Allah, kepada si Fulan, si Fulan. Dia sebut nama. Ada 3 muka surat. Besar-besar A4 tu. Wah, saya kata imam ini marvelous. Dahsyat imam ini. Power. Yang banyak tahlilan. Yang banyak kenuri kenara. Tetapi mengaji tak ada. Ya. Manusia tidak akan berubah dengan kenuri. Last sekali, kenuri tu orang kata agama pada muka. Tak boleh settle kita. Kenuri dia jadi agama. Pasal itu kalau kita panggil ustaz ceramah, kalau lepas ustaz ceramah tak ada makan, di sini tak apalah, okey dah. Di sini kalau buat makan yang pelik. Tempat lain, masjid ke, kalau tak ada makan, saya pengalaman ceramah tak ada makan satu tempat, tanya Pak Amir. Pak Amir ke? Pak Amir ke Pakcik Anifah lagu tu lah. Tak ada makan. Habis-habis ceramah, Tok Siap kata kat saya, dah malam dah, ustaz balik bang lah. Oh. Saya kata dahsyat Tok Siap ni dahsyat. Dia kata malam dah pergi balik. Itu satu tempat yang saya tak makan. Itu nampak dah kurus sikit tu. Lepas duduk pergi tempat tu kerak. Kerana itu ikhwatul iman, di mana tidak ada pengajian Al-Quran, tidak ada pengajian petunjuk Nabi Muhammad, tempat itu akan memiliki keburukan. Tetapi demi Allah ikhwatul iman, demi Allah ikhwatul iman, ada satu keajaiban yang ada di dalam hadis ini. Allahu Akbar. Kemuncak kita baca hadis ini, ada satu keajaiban. Hak lain semua tak faham, tak apalah. Tapi hak ni mesti faham. Kan kita baca tadi, Imam Nawawi bawa 2-3 riwayat. Kalau antum cuba melihat balik, di antara isi riwayat-riwayat yang berlainan tapi dia sahih tadi, apa dia? Apabila orang yang nak bertaubat ini dia mati tengah jalan. Allahu Akbar. Dia mati. Apabila dia mati, Allah mengutuskan 2 malaikat, rahmah dan azab. Maka mereka 2 orang ni, ini semua Allah hantar pengajaran untuk kita, untuk mempelajari bab taubat. Untuk pelajari Allah, Tuhan boleh putus aib. Tuhan tahu isi hati dia, tapi tidak. Disusun begitu untuk iktibar, untuk memaparkan betapa hebatnya Allah menyambut kedatangan hamba dia. 2 malaikat ini dahsyat. Malaikat rahmat, malaikat azab. Imam Qurtubi kata apa dalam tafsir dia? Kata Imam Qurtubi, malaikat ini daripada jauh dia tahu hati kita baik ke jahat. Kenapa? Bila kita ada niat nak buat dosa, dia bau busuk badan kita. Allahu Akbar. Nafas malaikat itu hebat. Apa bahasalah dia kata aroma. Dibau. Kita tak buat lagi, tapi kita ada simpan satu niat yang jahat. Niat yang jahat. Dia telah tahu. Kenapa? Di hidung dia telah bau busuk ketika kita menghampiri dia.
Dan bila kita simpan dalam hati kita nak buat baik, kata Imam Qurtubi, malaikat berwangi. Dia tahu orang ini orang yang mencintai kebaikan. Dalam kes ini, dua malaikat ini, Rahmah dan Azab, mereka macam duk bincang nak tarik pergi mana. Rahmah mengemukakan dia punya hujah, dia ni patut masuk syurga. Pasal apa? Pasal dia ini ja'a taiban muqbilan biqalbihi ila Allah. Dia datang dengan bertaubat, dengan hati yang menyerah kepada Allah, dia patut masuk syurga. Malaikat Azab kata pada dia, kata malaikat Azab kata tidak, innahu lam ya'mal khaira qat. Mana boleh kira lagu tu, satu benda baik dia tak buat, 100 orang dia bunuh. Allah hantar satu malaikat untuk tunjuk kehebatan Allah. Tapi yang saya nak tekan bukan di situ. Keajaiban yang saya nak tekan, alam menjadi saksi, akal manusia menjadi buntu ketika Allah mengarahkan bumi. Allah mengarahkan bumi. Bumi yang dia nak pi itu, Allah arahkan bumi itu menjadi dekat. Dan bumi yang dia tinggal, Allah arah menjadi jauh. Keajaiban berlaku ketika orang itu menghampiri Allah Jalla wa'ala. Ini tidak akan terjadi ikhwatul iman, melainkan biiznillah. Keajaiban, dahsyat, sangat hebat dalam bab taubat ini, sangat hebat. Yang berlaku di zaman Bani Israel ini, cuba antum tengok balik riwayat itu pada muka surat 54, muka surat 55. Tengok yang bahasa Melayu yang paling akhir sekali sebelum hadis Arab tu, muka surat 55. Juga dalam riwayat sahih, Allah mewahyukan kepada kampung ini, menjauhlah, dan kepada kampung itu mendekatlah. Allahu Akbar. Antum tengok keajaiban dan mukjizat yang Allah buat kepada Ibrahim, dahsyat, tak pernah berulang. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allahu Akbar. Keajaiban, sangat ajaib, sangat ajaib. Allahu Akbar, sangat-sangat ajaib. Allah buat keajaiban pada Nabi, mempertahankan agama dia, mukjizat para rasul, bulan terbelah, sangat ajaib. Tidak mungkin kita pelajari, tidak mungkin kita belajar nak belah bulan, tidak mungkin. Yang boleh kita belajar pelan-pelan berhenti rokok, itu boleh dipelajari. Tak mungkin kita belajar nak belah bulan, tetapi demi Allah bulan sudah pun terbelah. Tidak mungkin kita pelajari api yang marak menyala itu, kita nak hilangkan kepanasan dia. Tidak mungkin. Orang mandi minyak pun, mandi minyak, corok minyak tak panas. Pasal apa dia corok minyak di badan tak panas? Pasal yang corok tu tok guru dia. Amai kita corok tengok. Melupak hamba Allah tu. Tok guru corok tak panas. Pasal tok guru ada kautim siap-siap. Tok guru pun ada juga penghuni hantu dia. Dia ada penghuni hantu yang tak nampak. Kita nampak corok macam minyak. Wahai, ya hantu tu dia buat lagu lain, berkawan dengan jin. Itu bukan keajaiban, itu kesesatan. Itu black magic. Ini keajaiban. Api yang marak menyala itu tiba-tiba perintah daripada Allah. Ya nar kuni bardan. Kalau bardan saja Ibrahim boleh mati sejuk. Wassalaman ala Ibrahim. Masya Allah, keajaiban, sangat ajaib. Tiba-tiba hamba Allah ni datang dengan hati nak mendekati Allah. Hati dia begitu kecewa kerana dia buat dosa dan maksiat. Kita dah berbincang dah hari itu, ikhwatul iman, apa yang kena ada dalam hati bila orang tu bertaubat, menyesal. Dia menyesal bukan-bukan. Rupanya Allah ini bila hamba itu mendekati dia, ikhwatul iman, subhanallah, 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 masya Allah, sangat ajaib. Allah kata kepada bumi itu, Allah kata wahai bumi yang jauh, dekatlah. Wahai bumi yang dekat, jauhlah. Siapa mampu buat itu? Allah mampu buat. Kepada siapa? Kepada hamba-Nya yang bertaubat. Masya Allah. Karena itu ikhwatul iman, kita kena masukkan diri kita di dalam orang-orang yang suka bertaubat. Kita pernah dengar satu hadis Imam Muslim dan kita akan jumpa dalam Riyadhus Salihin. Hadis itu hadis daripada Abi Zar. Apa dia?
Betapa hebat Allah berkomunikasi dengan orang yang datang kepada Allah. Nabi kata apa? Nabi kata Nabi sebut dalam hadis itu, Nabi kata man taqarraba minni shibran. Nabi kata Allah berfirman, sesiapa yang datang kepada aku sejengkai, taqarrabtu minhu zira'a, aku hampir dia sehasta. Siapa yang datang kepada aku itu sehasta, aku datang pada dia sedepa. Subhanallah. Macam mana Tuhan percepatkan hubungan kita dengan Tuhan? Wa man atani yamshi ataituhu harwala. Hamba aku datang berjalan, aku datang berlari. Allahu akbar. Nanti orang nak fikir Tuhan lari, tak payah sifat, tak payah fikir lari ya. Lari Tuhan dengan lari kita mana boleh sama. Masya-Allah, hebat Allah Taala ini. Sampai pada peringkat Tuhan kata apa? Malaqiyani biqurabil ardi khati'atuhu la yushriku bi syai'a laqitahu bimithliha maghfiratan. Hadis Imam Muslim. Sesiapa yang di hari akhirat esok datang kepada aku dengan dosa yang memenuhi bumi ini, penuh dengan dosa. Bumi ini jadi gudang tempat simpan dosa, dia penuh. Dia datang kepada aku. Tetapi walaupun dosa dia penuh bumi, bila aku tengok-tengok dalam dosanya penuh bumi itu tidak ada syirik kepada aku, aku datangkan kepada dia keampunan seperti memenuhi bumi juga. Subhanallah. Ini orang bunuh orang, ikhwatul iman. Dunia mana nak terima dia? Keluarga mana nak maafkan dia? Kalau orang mati tu bangkit balik pun orang mati tu nak rodok dia balik. Tetapi Allah bagi tahu, aku terima hang dan aku ampun dosa hang. Allahu akbar. Allahu akbar. Dahulu ikhwatul iman, kita terbaca dalam surah Furqan, dahulu ikhwatul iman, para sahabat Nabi ketika mereka membaca ayat ini mereka sangat rungsing dan susah hati. Allahu akbar. Ayat 68 sampai 70 surah Al-Furqan, dia sangat rungsing dan susah hati. Allahu akbar. Allah menyebut tentang berapa dosanya Allah sediakan azab yang sangat dahsyat. Seolah-olah macam Tuhan tak mampu dah. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Allah cerita tentang orang yang tidak syirik Allah, orang yang tidak bunuh orang, dan orang yang tidak berzina. Seolah-olah macam Tuhan nak bagi tahu pada orang yang tak syirik, jangan syirik. Seolah-olah kita cakap bahasa kita ni, hang ni kalau mati terminum arak ke, kalau mati makan rasuah ke, kalau mati tipu pilihan raya sikit ke, tak apa lagi. Jangan mati buat tiga ni. Jangan mati syirik, jangan mati bunuh orang, jangan mati buat zina. Kenapa? Wa man yaf'al dhalik yalqa athama. Siapa yang buat demikian tersangat berat dan menakutkan apa yang dia akan tanggung di hari akhirat. Apa dia? Yudha'af lahu al'adzab yaumal qiyamah. Akan digandakan azab kepada dia. Wa yakhlud fihi muhana. Dia kekal dalam azab yang menghina itu. Allahu akbar. Ada para sahabat menangis terisak-isak, takut. Siapa yang tak pernah syirik pada Allah? Siapa yang tak pernah bunuh orang? Siapa yang tak pernah berzina? Allahu akbar. Duka cita para sahabat ni, subhanallah. Tiba-tiba Allah menghiburkan hati itu dengan ayat di belakang, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah. Melainkan orang yang bertaubat. Mereka bertaubat, mereka beriman kembali pada Allah, melakukan amal yang saleh. Ada satu keajaiban Allah lakukan pada mereka. Apa dia? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Allah akan ganti tempat keburukan menjadi kebaikan. Allahu akbar. Tempat keburukan tu Allah ganti menjadi kebaikan. Masya Allah. Setelah mereka datang kepada Allah dengan iman dan beramal saleh dengan ikhlas kepada Allah. Subhanallah. Ikhwatul iman, kita sedang melihat keajaiban Allah pada umat yang dahulu. Mudah-mudahan ikhwatul iman, kita akan dapat merasai betapa hebatnya bertaubat kepada Allah.
Kita bertaubat, saya bertaubat, kita beristighfar. Semua orang beristighfar kepada Allah dengan istighfar yang ikhlas dan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak payah pergi ambil air jampi, tak payah mandi istighfar. Makan pula nasi talam istighfar, mandi istighfar, baju istighfar pun ada. Serban istighfar, lepas tu ada pula liang lahat istighfar. Bermalamlah satu malam di situ, tak sampai satu malam, 3 jam dia kelupuk dah. Dia tak boleh bangkit dah, tak boleh dah jadi. Dia nampak malaikat maut duk mai. Nampak tak? Nampak sangat dia isap ganja punya orang, dia pening lalat. Kalau dia bertaubat dengan cara itu, Allah tidak akan tukar apa-apa. Tidak ada keajaiban. Itu bukan bertaubat, itu baru nama dia keluar dari satu sesat masuk ke dalam sesat yang tidak nampak. Istighfar cara Nabi, bertaubat cara Nabi, keajaiban menanti kita. Dan insya-Allah kita akan tengok dengan kita bertaubat banyak keajaiban dia. Ikhwatul iman, kalau diizinkan oleh Allah, subhanallah, kita akan masuk hadis yang panjang berkenaan dengan taubat. Jadi antum balik buat study sikit lah, baca hadis ni. Baca hadis ni. Saya takut minggu depan baca saya tak dan terjemah. Nak baca saja berapa muka surat. Tengok lagu Arab pun dah berbiru biji mata. Bukan berbiru, berkuning biji mata. Oh. Lepas tu terjemahan dia lagi. Terjemahan dia saja antum tengok berapa muka surat. Antum balik, antum study sikit lah. Baca siap-siap. Kot ada yang saya tertinggal baca nanti. Study siap-siap. Ini berkenaan dengan juga keajaiban bertaubat. Macam mana Allah telah menerima orang yang bertaubat. Dan juga saya berkeyakinan hadis ini juga nak menceritakan bagaimana Allah nak cerita tanda-tanda orang yang bertaubat. Kita akan jumpa hadis yang panjang ini daripada Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bagaimana Allah cerita tentang taubat mereka ini. Panjang umur, sihat badan, kita akan baca hadis ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatul iman